Bersama saya Hafiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 697. Antara paparan utama. Pakatan Harapan beri jalan keluar secara terhormat kepada Tun M. Azmin jangan campur urusan Pakatan Harapan. Pemimpin wanita bantah siasatan terhadap Hana. Bila PAS nak haramkan judi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekiranya Tun Dr. Mahathir Mohamad diangkat sebagai Perdana Menteri buat kali ketiga di bawah Pakatan Harapan, DAP berkata ada kaedah yang akan digunakan untuk memastikan bekas Perdana Menteri itu berundur pada jangka waktu ditetapkan. Sudah tentu orang boleh mempersoalkan apakah beliau akan menepati janjinya. Jawapan kami adalah bahawa dalam masa 6 bulan lagi ada mekanisme untuk memastikan beliau berundur, kata Setiausaha Organisasi DAP Anthony Loke. Beliau mengakui terdapat keraguan berkaitan perkara itu. Bagaimanapun, kata Anthony, keadilan ada 38 wakil parlimen. Tanpa mereka, Tun Dr. Mahathir tidak dapat meneruskan pemerintahan. Setiap parti akan dapat menjatuhkan kerajaan jika mereka menarik sokongan. Sekiranya janji itu tidak ditepati, keadilan mempunyai pilihan untuk memaksa pilihan raya pada waktu itu, katanya. Beliau berkata demikian dalam wawancara eksklusif dengan Malaysia Kini. Menurut Anthony, Pakatan Harapan wajib membentuk kerajaan dengan sekutunya kerana mandat yang diberikan rakyat semasa pilihan raya umum 2018. Anthony berkata, DAP bersedia belajar dari kesilapan masa lalu, bukan saling menuding jari memperkatakan siapa yang bertanggungjawab atas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Jika kita saling tuduh-menuduh, satu pihak salahkan Tun Dr. Mahathir, pihak lain salahkan yang satu lagi, tidak ada penghujungnya. Saya tidak kata Tun Dr. Mahathir tidak buat sebarang kesilapan. Kami telah memberitahu beliau bahawa tindakan letak jawatan tanpa berbincang dengan sesiapa dan itu mengakibatkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang, ujarnya. Menurut Anthony, Tun Mahathir meminta tempoh 6 bulan sebelum menyerahkan jawatannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peralihan kuasa ini berasaskan kepada satu perjanjian pada 7 Januari 2018 yang menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri dan Anwar sebagai penggantinya. Perjanjian ini ditandatangani bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Wan Azizah Ismail, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Tawaran Pakatan Harapan Plus pula mencadangkan supaya Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri. Anthony menegaskan bahawa Tun Dr. Mahathir dan Anwar mesti bekerjasama untuk mengalahkan Perikatan Nasional sekiranya ingin menghormati amanat dari pengundi pada 2018. Beliau menafikan bahawa Tun Dr. Mahathir cuba meletakkan anaknya Datuk Seri Mukris Mahathir dalam rundingan Pakatan Harapan Plus. Tambah beliau, Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Abdal juga tidak pernah termasuk dalam rundingan sebagai calon untuk kombinasi baharu itu. Berdasarkan kenyataan Anthony Loke itu, Pakatan Harapan dilihat telah menghulurkan galah panjangnya kepada pasukan Tun Dr. Mahathir. Terpulang kepada beliau untuk menerima terma daripada Pakatan Harapan dan akur kepada janjinya. Jangan ada lagi retorik bahawa Tun Dr. Mahathir wajar menghabiskan jawatannya sehingga habis penggal. Jangan lagi berdolak dalih seperti mahu ekonomi pulih dan sebagainya. Kita semua maklum selepas COVID-19, semakin jauh langkah yang harus digerakkan untuk memulihkan ekonomi negara. Kesilapan lalu melantik Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Azmin Ali yang menjadi perancang kerajaan tebuk atap harus diakui dan dielakkan daripada berulang. Hakikat itu kadang-kala pahit. Angkatan Anak Muda Keadilan AMK menegur bekas timbalan Presiden parti itu
Datuk Seri Muhammad Azmin Ali agar tidak mencampuri urusan dalaman Pakatan Harapan. Naib Ketua AMK Syed Badli Shah Syed Osman berkata, Azmin patut memikirkan tentang kedudukannya sendiri. Sebaliknya, beliau perlu fikirkan berapa hari lagi beliau akan bertahan sebagai wakil rakyat sementara rakyat sedang menunggu untuk menolak beliau kerana mengkhianati mandat di kawasannya, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, Azmin seharusnya mengosongkan kerusi Parlimen Gombak dan Dewan Undangan Negeri Bukit Antarabangsa dan seterusnya memulangkan kerusi ini kepada rakyat. Syed Badli berkata demikian ketika menjawab kenyataan Azmin agar tidak membangkitkan isu pemilihan calon Perdana Menteri. Cukuplah, sehingga hari ini pun tak selesai lagi nak pilih siapa calon Perdana Menteri. Kalau itu tak boleh diselesaikan, dari tahun 1998, rakyat diheret ke jalan raya. Rakyat diheret ke kancah politik kerana dua individu ini, ujarnya. Kelakar betul kenyataan perancang kerajaan tebuk atap ini. Apa lokus standby yang dimilikinya untuk campur tangan urusan Pakatan Harapan? Beliau sebelum ini berkali-kali menafikan terlibat dalam agenda membentuk kerajaan menerusi pintu belakang. Sebaliknya, beliau menyokong Tun Dr. Mahathir memegang jawatan Perdana Menteri sehingga habis penggal. Namun, beliau telah mengkhianati bekas Perdana Menteri ketujuh itu menerusi langkah Sheraton pada 23 Februari 2020 yang lalu. Akibatnya, Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat tumbang dan diganti dengan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut sumber amanah, Azmin nampak berdiam diri, tetapi sebenarnya beliau menjadi batu api yang melaga-lagakan antara pihak yang menyokong Tun Dr. Mahathir dan penyokong Anwar. Tujuannya supaya kedua-dua pihak terus bertelagah dan tidak mencapai kesepakatan. Kita jangan terpengaruh dengan hasutan itu, kata sumber yang rapat dengan pucuk pimpinan amanah. Sumber itu juga mendakwa masih ada di kalangan penyokong Tun Dr. Mahathir yang sikapnya masih mirip UMNO, iaitu cenderung ke arah perkauman. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad dalam satu wawancara dengan Sinar Harian petang kemarin menegaskan ajaran Islam tidak mengamalkan perkauman. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional itu berkata, mereka yang melompat inilah pengkhianat yang menyebabkan Pakatan Harapan gagal menunaikan janji manifestonya. Kini mereka sudah tidak ada lagi dalam Pakatan Harapan. Justru jika Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, pihaknya akan dapat melakukan dengan lebih baik lagi tanpa para pengkhianat tebuk atap tersebut. Khalid mengecam Azmin Ali yang gagal melaksanakan agenda kemakmuran bersama yang dirancang. Beliau juga mengingatkan bahawa pemimpin Islam mesti menunjukkan akhlak yang boleh dicontohi. Ahli Parlimen Pakatan Harapan segambut Hannah Yeoh menciap dalam Twitternya, apa akan terjadi kepada Plan Nasional menentang perkahwinan kanak-kanak setelah pelantikan ahli parlimen dari PAS sebagai timbalan menteri KPWKM? Ketua Serikandi Bersatu Datuk Seri Rina Harun ialah Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, sementara timbalan menteri dipegang oleh Datuk Siti Zailah Yusof dari PAS. Akibat daripada ciapan di Twitter itu, Hannah telah disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan dan Seksyen 505-C Kanun Keseksaan. Ia masing-masing kerana kecenderungan menghasut, mempunyai niat mengapi-apikan atau yang mungkin mengapi-apikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain serta penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian, kata pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad dalam satu kenyataan dipetik Berita Harian. Mereka yang didapati bersalah di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan berkaitan kenyataan yang menimbulkan khianat awam boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya. Manakala mereka yang disabitkan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berkaitan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 1 tahun, denda RM50,000 atau kedua-duanya. Hannah kemudiannya mengeluarkan satu kenyataan. Saya telah dipanggil oleh Bukit Aman untuk memberi keterangan bagi siasatan mengenai tweet ini. Sekarang ini tanya soalan pun tak boleh. Sidang Parlimen bulan Mei juga tidak diberi peluang tanya soalan. Pemimpin politik wanita mengecam tindakan menyiasat Hannah Yeoh
ekoran tweet berkenaan. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kulai, Teo Ni Ching berkata bahawa langkah pengharaman perkahwinan bawah umur telah secara lantang digesa oleh banyak pihak sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kesan yang merosakkan melibatkan perkahwinan kanak-kanak telah diketahui secara global, sekaligus menggerakkan banyak negara untuk menjalankan langkah dalam meminda perundangan yang berkaitan, antara lain dengan menaikkan usia minimum perkahwinan. Usaha-usaha untuk menjalankan perkara sama di bawah pentadbiran Pakatan Harapan menyaksikan beberapa negeri telah bersetuju untuk meminda undang-undang bagi mempertingkatkan umur minimum perkahwinan, sementara beberapa negeri menolak, ujarnya dalam satu kenyataan. Satu pelan strategik kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur telah digerakkan awal tahun ini ketika Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, Menteri KPWKM dan Hannah Yeoh timbalannya. Menurut Ni Ching, memandangkan Zailah telah dilantik sebagai timbalan Menteri KPWKM, maka tidak hairanlah isu perkahwinan bawah umur ini menjadi perhatian ramai orang kerana mereka ingin mengetahui pendirian pemimpin Perikatan Nasional mengenainya. Sudah menjadi tugas dan hak bagi setiap rakyat Malaysia, terutama wakil rakyat yang telah dilantik, untuk mempersoalkan pendirian kerajaan terhadap isu-isu asas. Dalam masa sama, menjadi tugas pihak kerajaan untuk menyediakan jawapan yang jelas. Langkah mengheret seorang ahli parlimen sewenang-wenangnya hanyalah kerana beliau bertanyakan satu soalan relevan adalah seperti gangguan oleh pihak polis untuk mendiamkan mereka yang mempersoalkan kerajaan dan dasar-dasarnya, tegas Ni Ching. Ahli Parlimen UMNO Pengerang, Datuk Seri Azalina Othman Said, turut tampil membela wakil rakyat Pakatan Harapan dalam isu kebebasan bersuara. Beliau mempersoalkan kewajaran untuk pihak berkuasa memanggil Hannah untuk disoal siasat berhubung ciapan berkenaan dan membidasnya sebagai tidak wajar. Ini adalah duluan yang buruk dan membuka pintu kebanjiran yang tidak perlu untuk menyoal ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri kerana menyatakan pandangan mereka di Twitter, tegasnya. Jawablah soalan wakil rakyat seperti Sri Kandi dan Muslimah yang tawaduk. Jangan bersembunyi di belakang PDRM. Naib Presiden Amanah Nasional Datuk Mahfuz Omar menempelak Kerajaan Perikatan Nasional yang dibentuk tanpa DAP tapi merupakan kerajaan kaki judi. Beliau berkata tindakan Perikatan Nasional membenarkan pengoperasian pusat judi adalah satu keputusan yang mengejutkan. Ini kerana kerajaan tersebut mempunyai ramai pemimpin berlatar belakangkan pendidikan agama. Beliau membandingkan keputusan operasi perjudian ini dengan pembukaan masjid dan surau yang dikhususkan kepada umat Islam. Katanya Perikatan Nasional seharusnya melewatkan operasi perjudian dan bukan menjadikannya sektor tersebut lebih awal dibuka berbanding daripada masjid yang ketika ini dihadkan pengoperasiannya. Saya terkejut apabila kerajaan tanpa DAP dan lebih ramai menteri yang berlatar belakangkan pendidikan agama menganggap perjudian sebagai sektor ekonomi yang sangat penting kepada mereka. Paling tidak mereka seharusnya melewatkan atau menyukarkan operasi pusat-pusat perjudian ini. Kalau kita lihat, masjid nak beroperasi pun masih terhad. Sedangkan jika dibandingkan antara masjid dengan pusat perjudian, saya fikir lebih baik diberikan peluang untuk masjid beroperasi agar masyarakat kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, katanya seperti dipetik Malaysia Deadline. Terdahulu tular satu surat yang memaklumkan bahawa semua operator perjudian yang dilesenkan oleh Kementerian Keuangan MOF dibenarkan untuk beroperasi semula mulai kemarin. Surat tersebut dilihat ditandatangani Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dr. Anwar Arifin yang dikeluarkan pada semalam 16 Jun lalu. Dalam surat itu juga kerajaan meminta kerjasama semua operator perjudian untuk mematuhi Standard Operating Procedure atau SOP bagi pencegahan dan kawalan COVID-19 seperti lampiran yang disertakan. Ahli Parlimen Pokok Sena berkata, jika waktu dahulu Pakatan Harapan sentiasa dihujani kecaman yang mendakwa mereka tidak sensitif terhadap isu tersebut, Perikatan Nasional seharusnya tampil berbeza dengan pemerintahan Pakatan Harapan. Namun katanya, mereka yang dahulu membangkitkan hal berkenaan nampaknya lebih tidak sensitif. Saya percaya keputusan ini adalah keputusan yang disepakati oleh Kabinet, termasuk Menteri Agama dan Menteri PAS. Jadi merekalah yang telah bersetuju untuk pengoperasian judi dibuka kembali.
Jadi, kalau begitu, saya ulangi sekali lagi. Sama saja rupanya kerajaan tanpa DAP ini merupakan kerajaan kaki judi. Tambahnya lagi, harus diingat walaupun Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul seorang profesional yang pastinya mementingkan untung rugi dalam percaturan ekonomi. Namun Perikatan Nasional juga mempunyai Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri yang juga seorang profesional. Jadi sekarang bagaimana? Adakah sektor judi ini sudah menjadi sektor halal yang diutamakan? Pemimpin PAS jangan berdolak dalih. Kalian sudah menjadi kerajaan. Atau selama ini kalian hanya bermain wayang, kononnya membela Islam? Bersedialah untuk menerima kritikan. Jangan bersembunyi di belakang PDRM. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Afiz Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.